warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali pada sesi jawapan terhadap kritikan daripada saudara Hafiz kita. Dan hari ini dalam video dia telah mengkritikkan tentang bab ijtihad. Dan video itu ada Pio Faiz yang mana dia telah bahagikan umat dengan dua bahagian. Pertama awam dan kedua ulama. Dan awam ni mereka taat apa yang telah dikatakan alim ulama dan mereka amalkan, sedangkan alim ulama iaitu para mujtahidin, mereka akan memahami daripada dasar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan yang mana saya akan sebutkan siapakah mereka. Dan saudara Hafiz juga ada sebut ada golongan yang ketiga yang Pio Faiz tak sebut, ittiba'. Dan sebenarnya ini adalah golongan yang hanya diwar-warkan oleh para Wahabi dan Salafi. Kerana yang mengikut ataupun orang awam yang mengikut iaitu muqallid, sebenarnya mereka pun adalah ittiba', iaitu mengikut. Tak apa, itu saya akan jelaskan nanti. Dan juga beliau mengatakan bahawa orang yang layak berijtihad ialah menguasai bahasa Arab dan banyak lagi lah. Dan ulasan yang kedua, apabila kami para pencinta sunnah selalu mementingkan dalil dan bertanyakan dalil. Inilah yang saya selalu sebutkan dalam video-video saya yang lepas tentang orang yang cari dalil sehingga yang sunnah tak jadi sunnah, yang tak sunnah jadi sunnah. Jadi mereka anggap mereka ni pencinta sunnah dan hakikatnya mereka lah yang menghancurkan sunnah Rasulullah SAW. Baik, jadi mereka bertanyakan dalil adalah sebenarnya kami ingin berittiba', iaitu mengetahui dan mengikuti. Kami bukan nak mengeluarkan hukum sendiri, kami nak tahu dalil supaya tak menjadi orang yang bertaklid. Tak menjadi orang yang taklid. Baik, nanti saya akan fahamkan siapakah itu orang yang taklid. Dan bertaklid ini boleh bila duduk di jauh pendalaman kerana mereka tidak memiliki. Dan ini saya tak tahu dari mana dia dapat Tuan Hafiz ni. Dan inilah apabila orang awam, orang yang tidak mempelajari, tidak ada guru-guru dan nak sebut atau bincangkan tentang agama, maka dia akan bawa perkara yang ajaib. Baik, jadi ulasan yang ketiga, apakah dalil kita sepatutnya berittiba'? Maka dia kata dalam ayat 170 Al-Baqarah. Dan ayat yang kedua surah Taubah ayat ke-31. Dan yang ketiga adalah ayat 36 surah Al-Isra. Dan dalam ayat ini Allah melarang kita mengikuti apa yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Dan juga dalam ayat yang ke-31 surah Taubah tu, dan tentang bahawa mereka menjadikan nenek moyang mereka dan rahib-rahib mereka Allah. Ini ayat ni tentang orang kafir ni, tapi dia nak menjadikan dalil bahawa kita tak boleh jadi muqallid. Baik, itulah. Baik, jadi saya nak mulakan jawapan saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Imam Suyuti rahimahullah telah sebut dalam Irsyadul Muhtadin, beliau mengatakan bahawa ijtihad ini adalah fardu kifayah. Yang mana kalau tidak ada seorang daripada umat Nabi yang mempunyai syarat-syarat ini, maka akan berdosa satu umat Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti, apakah maksud ijtihad? Dan ijtihad ni sebenarnya dia ada 6 jenis lah. Yang pertama adalah yang mana mereka mempunyai kekuatan dari sudut ilmu, dari sudut pendirian akhlak, dan dari sudut fikir, dari sudut kefahaman. Itu memang dah tidak ada, yang mana saya akan sebutkan syarat-syaratnya. Dan semoga Allah merahmati kita dan mewujudkan mujtahid yang akan membawa dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW di akhir zaman nanti. Baik, jadi ia adalah fardu kifayah. Jadi lagi 5 jenis lagi ijtihad saya tak sebut di sinilah. Yang penting, siapakah mujtahid? Jadi Imam Nawawi rahimahullah telah sebut dalam kitabnya Rawdatul Talibin, ada 8 syarat.
Dan saya nak sentuhkan tentang satu syarat daripada orang yang layak untuk jadi mujtahid ataupun dipanggil mujtahid mutlak. Ada yang berpendapat qadi, hakim. Baik. Dia ada 8 syarat dan daripadanya adalah syarat daripada 8 itu satu syarat ijtihad. Dia mempunyai ahli untuk berijtihad. Apakah ijtihad? Ijtihad ni ialah badlul majhud li husul maqsud atau li husul li dhanni bil maqsud. Iaitu nak dia mencuba sedaya upayanya secara maksima sehingga dia tidak boleh mampu lagi untuk nak mencari, untuk nak berusaha, akan menghasilkan suatu maklumat, suatu istinbat daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu nama maksud ijtihad. Baik, dan ijtihad ni dia ada beberapa perkara sebenarnya yang dipanggil orang mujtahid. Dia ada 8 perkara dan saya nak sebut daripadanya saja kerana waktu singkat. Ialah pertama, dia kena mengetahui ayat-ayat Quran yang ada kaitan dengan hukum ahkam. Kalau kita tanyalah orang-orang Wahabi yang mengatakan perlu ada ijtihad. Jadi kita tanya mereka, berapa banyak ayat hukum ahkam dalam Al-Quran? Kalau mereka jawab, jadi kita nak tanya pula, apakah mafhumnya? Kerana apa yang mereka jawab, mantuknya. Kerana dalam setiap daripada nas, ia mempunyai 2 makna, iaitu mafhum, iaitu secara zahir, dan mantuk, iaitu yang tersirat. Baik, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman wa mar'atu hammalatal hatab dalam surah At-Tabat. Yang mana Imam Syafi'i telah istinbat daripada ayat ini bahawa orang kafir kalau mereka bernikah, nikah mereka sah kerana ayat ini. Jadi itu adalah daripada makna-makna yang tidak zahir. Yang mana ulama mujtahid mutlak yang akan mengistinbat. Jadi dari sini sahaja tuan-tuan puan-puan, mengetahui ilmu hukum ahkam syariat daripada ayat Quran pun saya yakin bahawa mereka tak lepas. Kalau mereka tahu pun mereka akan nukilkan daripada kitab-kitab ulama-ulama dahulu. Jadi menukilkan itu bukan mujtahid. Baik ya. Jadi yang kedua adalah mengetahui hukum ahkam daripada sunnah Rasulullah, itu hadis-hadis Rasulullah. Itu lagi lah mustahil kebiasaannya memang zaman sekarang ni. Bahawa mereka yang mendakwa kita boleh mujtahid pun mereka tak sampai pada level tu. Apatah lagi untuk mengetahui perkataan-perkataan ulama-ulama daripada sahabat, daripada tabi'in secara ijma' dan secara perselisihan, itu lagi lah. Yang keempat, qiyas. Mereka kena tahu apa yang qiyas yang betul, apa yang tidak betul. Dan yang keempat, bahasa Arab dari sudut terjemahannya dan i'rabnya juga. Ya saya, i'rabnya juga seperti mana kalau kita sebut la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Kalau ada orang baca la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi, maka maknanya berbeza. Sedangkan kalau kita terjemah sama, iaitu tiada iman yang sempurna bagi seorang sehinggalah dia suka pada saudaranya seperti mana yang disuka pada dirinya. Maka kalau kita terjemah sama tapi i'rabnya tak betul. Jadi hatta yuhibbu, maka maknanya akan salah. Jadi itu panggil i'rab. Jadi kalau saya nak tanya tuan-tuan yang mendakwa ijtihad dan sebagainya seperti mana saudara Hafiz ni, yang mana dia menganggap bahawa orang yang seperti dia boleh ijtihad dan sebagainya, saya rasa kalau kita bagi satu surah untuk dia i'rabkan pun tak lepas, saya yakinlah. Jadi ini adalah daripada alat-alat ijtihad dan banyak lagi. Jadi sudah tentu tidak ada orang yang mempunyai ilmu-ilmu seperti inilah tuan-tuan dan puan-puan secara yakin untuk mereka merangkumi segala ilmu ini. Memang mustahil secara kebiasaan kerana himmah dan semangat zaman sekarang ni berbeza dan keadaan zaman sekarang ni pun berbeza. Dan kita tak menafikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab itulah saya dah beritahu daripada awal lagi bahawa semoga Allah merahmati kita dan mewujudkan mujtahid mutlak di zaman kita ini. Baik. Dan seterusnya apabila dia mengatakan tentang ayat bahawa jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Dan sebenarnya ayat itu Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa jangan kau katakan aku telah lihat sedangkan kau tak lihat. Aku telah dengar sedangkan kau tak dengar. Aku telah mengetahui sedangkan kau tidak mengetahui. Seperti mana puak-puak ni lah. Mereka kan anggap mereka ni mujtahid, mereka mengetahui sedangkan mereka tidak mengetahui. Bermaknanya ayat itu sebenarnya ke atas mereka yang menganggap bahawa jangan kita bertaklid. Dan juga ayat yang Saudara Hafiz mengatakan bahawa orang-orang Nasara telah jadikan pendeta-pendeta mereka
seperti Tuhan kerana mereka telah mentaati. Sedangkan ayat ni seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala bahawa Adi bin Hatim telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada salib daripada emas pada lehernya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dan suruh campak. Dan beliau baginda sallallahu alaihi wasallam baca ayat dalam surah Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dan tafsirkan ayat itu yang mana mereka tak sembah pendeta-pendeta mereka, tetapi mereka bila pendeta mereka menghalalkan apa yang haram, mereka ikut, dan apabila serbalik daripadanya pun mereka ikut. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh ayat itu. Jadi macam mana dia gunakan ayat ini untuk orang yang mengikut Imam Syafi'i, mengikut Imam Abu Hanifah. Allah. Itu sangat-sangat jauh sedangkan ayat ini tentang orang kafir. Dan ayat yang mana dia mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah dalam surah Al-Baqarah. Ayat itu Imam Qurtubi rahimahullah sebut telah diturunkan tentang orang Yahudi yang telah dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang Wahabi ni memang mereka suka gunakan ayat-ayat untuk orang kafir kepada orang yang Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Imam Ibn Qayyim rahimahullah beliau mengatakan bahawa hanya mengetahui kitab-kitab sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah dengan ia sahaja memadai untuk kita nak memberikan fatwa yang sahih, tak memadai sebenarnya. Malah dia kena sampai kepada ijtihad yang mana saya beritahu tadilah, mengetahui hukum ahkam Al-Quran, qiyas dan bahasa Arab dan usul akidah, ijma' dan sebagainya. Jadi tak hanya mengetahui hadis ni sahih, hadis ni dhaif, itu bukan martabat orang yang mengetahui mujtahid. Ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Malah beliau mengatakan orang yang tak sampai kepada martabat itu, maka dia kena tanya ahli ulama. Seperti mana Allah firman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bermakna kita ni semua muqallid. Tuan Hafiz tu pun dia adalah muqallid sebab dia pun sendiri akan buka Maktabah Syamilah, dia akan buka kitab, dia akan rujuk ustaz-ustaz. Jadi sebenarnya mendakwa ijtihad ni, kefahaman yang mereka bawa oleh Wahabi ni sebenarnya adalah satu kefahaman yang sangat salah. Ibn Qayyim pun sendiri, sedangkan mereka sangat suka Ibn Qayyim, anak murid kepada Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pun telah sebut dalam kitabnya Ar-Risalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan seseorang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan apa-apa tentang syariat kecuali dengan ilmu sahaja daripada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan athar, iaitu daripada perkataan-perkataan alim ulama, sahabat dan tabi'in, dan qiyas. Dan ia tidak boleh kiaskan suatu masail kecuali dengan alat-alat ijtihad, iaitu tahu fardunya, sunnatnya, nasikhnya, mansukhnya daripada hukum ahkam Al-Quran. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam risalah. Jadi bukan main-main. Bukan hanya tahu bahasa Arab, terjemah, kemudian dhaif, hadis ni dhaif, hadis ni hasan. Itu bukan mujtahid. Baik, begitulah juga tuan-tuan puan-puan. Jadi daripada sini kita dapat tahu bahawa muqallid, iaitu orang yang mengikut perkataan-perkataan alim ulama, dan mereka beribadat atas dasar apa yang dikatakan oleh alim ulama, itu bukan orang yang buta. Malah itu semualah kita, walaupun alim ulama, apatah lagi orang awam. So alim ulama pun mereka tak boleh nak memahami daripada Al-Quran, Sunnah serta-merta kecuali dengan syarah, kecuali dengan syarahan alim ulama dahulu daripada salaf dan khalaf. Ini menunjukkan bahawa kita sangat lemah untuk nak istinbatkan, untuk nak menjadi mujtahid. Jadi kita semua ni adalah muqallid, iaitu kita mengikut alim ulama apa yang mereka telah mengatakan, apa yang telah Imam Syafi'i kata dalam kitabnya, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Baik ya. Dan sebenarnya ada orientalis dari orientalis, tak silap saya daripada Perancis, yang mana dia namanya adalah Joseph Shahid. Dia pun adalah daripada orang yang telah menumbuhkan fikrah sekular ni. Yang mana dia mengatakan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sebagainya, mereka hanya membawa semata-mata pandangan mereka sahaja, bukan daripada Al-Quran, bukan daripada Sunnah. Allah, ini adalah satu fitnah yang besar. Seolah mereka menganggap bahawa kita beribadat dengan mazhab Syafi'i atau mazhab Abu Hanifah bukan ikut Quran dan Sunnah. Allah. Sedangkan Allah firman wattabi' sabila man anaba ilai dalam surah Luqman juz 21. Ikutlah jalan
orang yang kembali kepada aku iaitu alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita semuanya adalah muqallid. Kita semua meminta dalil daripada alim ulama. Kita semua tanya penerangan daripada alim ulama. Jadi tidak ada orang mujtahid di zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dari akhirnya saya nak beritahulah Imam Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sahabat sendiri bukan semua antara mereka ahli mujtahid, ahli fatwa. Malah ilmu syariat hukum ahkam tak diambil daripada setiap individu para sahabat. Malah ada beberapa saja yang dikenali sebagai al-qari, yang mengetahui nasikh, mansukh dan sebagainya lah. Malah Imam Ibn Hazm mengatakan bahawa daripada sahabat yang sampai kepada martabat mujtahid hanya 18. Kalau Imam Nasa'i beliau kira dalam 22. Dalam 22. Ini yang dikatakan oleh Syekh Dadu hafizahullah. Jadi itu kalau sahabat yang memahami bahasa Arab dengan sendirinya, bagaimana saya dan tuan-tuan puan-puan. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh Piyu Faiz betul. Orang-orang awam mengikut daripada alim ulama apa yang dikatakan, sedangkan alim ulama mereka mengambil daripada kitab-kitab ulama terdahulu dan menyampaikan kepada orang-orang awam, dan itulah yang dipanggil ittiba', dan semuanya dipanggil ittiba', bukan hanya semata-mata dengan kefahaman sendiri dan membaca dan menyampaikan, tidak, tetapi dengan talaqi, iaitu belajar dengan alim ulama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.